Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Director of Selpat, Deputy Directors, all heads yang berusaha, Dr. Mansufah, Coordinator of IOKHK, semua muslim-muslimat, keluarga Selpat. Alhamdulillah, pada hari ini saya diminta untuk bertazkirah pendek dari hadis yang ketiga yang telah disediakan oleh koordinator IOHK, Dr. Mansufah, yang bertajuk Hak Pendidikan buat golongan OKU. An Aisyah qalat unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul ya Rasulullah arshidni wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikin faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar wa yaqul atara bima aqulu ba'sa fayaqul la fa fi hadha unzil. Maksudnya daripada Sayyidatina Aisyah, dia berkata, sesungguhnya surah Abasa diturunkan kerana peristiwa yang berlaku ke atas Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bimillah aku. Sedangkan di sisi Rasulullah ketika itu ada beberapa lelaki daripada pembesar Quraisy. Rasulullah lalu berpaling daripada beliau, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dan menghadapkan mukanya kepada pembesar Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah wahyu yang aku sampaikan ini bermasalah buat kamu? Dia, iaitu lelaki Quraisy, menjawab, tidak, itu tidak apa-apa masalah tentang wahyu itu, disebabkan peristiwa inilah surah Abasa diturunkan. Hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Teguran ini benar-benar menusuk ke kalbu baginda. Teguran ini benar-benar menusuk ke kalbu baginda. Menurut Al-Imam Abu Ar-Razzaq As-San'ani, Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum setelah turunnya teguran ini. Menurut Al-Imam Ibn Kathir, insiden yang berlaku di dalam hadis ini menunjukkan tentang penekanan hak sama rata yang mesti dikecapi oleh golongan OKU, termasuklah hak pendidikan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, hadhihi surah awil wasiyah bil musawah bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadihim. Maknanya penurunan surah ini atas insiden yang berlaku di antara Ibnu Ummi Maktum dan Rasulullah menunjukkan pesanan mengenai hak samarata yang mesti dikecapi oleh setiap manusia dalam penyampaian ilmu, iaitu hak pendidikan ini mesti samarata dinikmati oleh golongan yang bangsawan elit maupun golongan yang terbiar. Hak pendidikan OKU ini sangat dijaga oleh para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah antara contoh terbaik dalam perkara hak pendidikan buat OKU. Menurut Al-Imam Az-Zahabi, Abu Abdurrahman As-Sulami dilahirkan dalam keadaan buta pada zaman Rasulullah, namun beliau mendapat pendidikan Al-Quran dari para sahabat yang terkemuka sendiri seperti Sayyidina Uthman, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar dan Uthman. Bukan sahaja menerima pendidikan, Abu Abdurrahman turut mendidik komuniti sekeliling. Beliau telah membentangkan dan mengajar bacaan Al-Quran beliau kepada para sahabat yang terkemuka seperti Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain.
Beliau telah dilantik menjadi imam dan mengajar di masjid selama hampir 40 tahun. Kata Abu Husain, kunna nazhabu bi Abi Abdurrahman min majlisihi wa kana a'ma. Maknanya kami telah pergi bersama Abu Abdurrahman dari majlisnya dan dia adalah seorang yang buta. Itu sebahagian daripada apa yang tercatat di sini. Dan kita tengok pada hari ini dalam golongan, dalam masyarakat kita ada orang yang cukup lengkap anggotanya, ada kadang-kadang tak cukup lengkap, ada orang yang sempurna pada pandangan manusia, ada yang tidak sempurna. Tetapi kita hendaklah menyamaratakan sesiapa sahaja, sama ada orang itu sempurna ataupun tidak sempurna pada pandangan kita. Sebab pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa sekali. Jadi di sini walau ada orang-orang OKU, tapi jangan kita anggap pandang remeh pada mereka. Kadang-kadang mereka minta pertolongan tapi kita susah untuk menolong mereka kerana menganggap mereka orang OKU, ya, macam kita sisihkan mereka. Itu tak sepatutnya. Kita kena jaga akhlak kita sesama kita, sama ada kita berkawan dan kita deal dengan sesiapa sahaja, sama ada orang biasa ataupun OKU. Kerana bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sama sahaja. Begitu juga pada pandangan Nabi. Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang aku paling sayangi dan orang yang tempat duduknya paling rapat, paling dekat denganku pada hari kiamat dan di akhirat nanti, orang yang terbaik akhlaknya. Jadi untuk menjadi orang yang terbaik akhlaknya, hendaklah kita berakhlak dengan akhlak mulia. Kita tidak pandang kepada orang yang kita deal itu sama ada mereka orang yang biasa ataupun OKU, kerana mereka pun mempunyai hak yang sama, ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani dan merahmati orang lain, dia tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan pada hari ini, kita kena tengok konsep kejadian penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan, tujuan utamanya ialah untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Tidak kira mereka itu adalah orang biasa ataupun OKU. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sama. Jadi kalau ada orang OKU ke, kita hendaklah beri, sepatutnya beri concern yang lebih lagi terhadap mereka, agar mereka sama-sama dapat menyempurnakan peranan mereka, walaupun mereka dianggap oleh setengah orang yang kurang upaya, tapi pada kita adalah sebagai satu peluang bagi kita untuk bertolong-tolongan ke arah kebaikan. Bila kita lihat mereka yang kurang upaya, kita ada peluang untuk tolong mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang penting ialah apa yang penting? Kerjasama, ya, ke arah kebaikan. Mudah-mudahan kehidupan kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dalam dunia ini, kita nak cari kedua-duanya sekali. Bukan kita tuju kepada dunia saja ataupun akhirat saja. Kena ada at-tawazun bainad dunya wal akhirah. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, berusahalah demi kebaikan di akhirat nanti. Maknanya
melakukan ibadat sebanyak mungkin sebagai bekalan untuk hari akhirat nanti. Dan dalam masa yang sama, janganlah kamu lupa akan habuan kamu, rezeki kamu di dunia. Maknanya kita berusaha untuk akhirat, dalam masa yang sama berusaha untuk dunia. Kalau kita tak berusaha di dunia pun, untuk dunia pun, manakan kita dapat rezeki untuk nak tanggung diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Sedangkan mereka itu merupakan tanggungjawab kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu, hindarilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana ianya daripada bahan bakarannya adalah dari manusia dan batu-batu. Jadi di sini wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Naklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Allah berbuat baik pada kita sangat banyak. Kalau kita tengok nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak bilang, nak hitung, nak kira nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita semualah, sangat-sangat baik. Kita tak akan terhitung. Tapi apa yang Allah minta daripada kita, Allah tak minta kita bayar dengan wang ringgit, tetapi Allah minta kita syukuri nikmat-nikmatnya. Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu menyatakan, sekiranya kamu syukuri akan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, pasti aku akan tambahi lagi nikmatku yang aku berikan kepadamu itu. Dan sekiranya kamu kufuri, iaitu ingkari akan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, ketahuilah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi menjadi tugas bagi kita ialah untuk mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah? Ialah dengan melakukan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Begitu juga kita dalam bertaamul, kita bermuamalah dengan semua orang, hendaklah kita dengan bil qist, dengan keadilan yang sebaik-baiknya. Jangan kita sisihkan mereka OKU itu. Saya pun sebenarnya ada anak OKU juga, yang sulung. Yang sulung, kalau dia OKU dari segi pertuturan dan pendengaran. Kalau berwasak laju, berwasak tulis English pula tu, kalah mama dia. Okey. Seterusnya, ambil pula peluang sebaik mungkin semasa hidup di dunia ini, sebab kita di dunia ini sekejap sahaja. Kita menuju ke alam baqa. Di sanalah kebahagiaan hakiki. Di dunia ni kalau mewah ke apa ke, kita sisih orang ke apa ke, tidak ada apa yang kita dapat. Kebahagiaan di dunia sementara saja. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Macam kita baca di ayat berapa, 107 108 surah Al-Kahfi tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu mendapat jannatul firdaus nuzula, syurga al-firdaus sebagai tempat dituju, tempat sebagai tetamu. Bila tetamu, orang yang dihormati, yang diberi selama apa jua yang dikehendaki mengikut batas-batasnya lah. Dan yang pentingnya, ahli syurga ini khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Kita hidup di dunia ni sekejap saja. Amalan di dunia ni lah yang dikira untuk akhirat nanti. Dalam bertamu dengan semua orang, jaga akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita tak kira siapa saja yang kita bertamu, bermuamalah dengan mereka, hendaklah dengan akhlak yang mulia, insya-Allah. Setakat itu saja dari saya pada hari ini, tazkirah yang pendek. Sebab bagi saya berpegang dengan firman Allah surah Az-Zariyat ayat 55,
wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Mudah-mudahan peringatan itu dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusr. Tapi kita tak nak jadian tu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang kita nak yang selepas itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Melainkan orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati ke arah kebenaran dan saling menasihati ke arah kesabaran, insya-Allah, supaya kita saling sama tegur sekiranya ada tak kena, sekiranya ada yang baik kita sama-sama ambil, yang tak elok kita jadikan sepadan. Yang pentingnya tujuan kita ialah tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.